Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'idatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mutannib rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi fid darain. Muka surat berapa ni? InsyaAllah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau tanya daripada pakaian mereka itu dan gelang mereka itu, maka beberapa emas dan perak lu'lu' di atas kepalanya seperti memakai mahkota. Dan jika engkau tanya daripada anak-anak khadam mereka itu, maka iaitu wildan mukhalidun, artinya artinya beberapa kanak-kanak yang kekal, maka adalah rupanya seperti lu'lu' yang maknun, yakni tersebut di dalam sedapnya. Dan jika engkau tanya daripada anak daranya, maka bahawasanya iaitu perempuan yang bentarsunya lagi bersama umurnya, yang berlaku pada segala anggotanya air muda, yakni Cuba orang yang kedua. yakni rupa mudanya nyata pada segala anggotanya. Maka pipinya seumpama mawar dan buah tufah, dan susunya seumpama buah delima, dan kakinya dan giginya seperti lu'lu' yang dikarang, dan apabila keluar dia maka berlarilah matahari itu di dalam keelokannya. Dari ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau tanya daripada pakaian mereka itu dan gelang mereka itu, maka berapa emas dan perak lu'lu' di atas kepalanya seperti memakai mahkota. Dan jika engkau tanya daripada anak-anak yang khadam mereka itu, maka iaitu wildan mukhalladun, artinya berapa kanak-kanak yang kekal, maka adalah rupanya seperti lu'lu' yang maknun, yakni tersimpan dalam sedapnya. Dan jika engkau tanya daripada pengantin anak daranya, maka bahawasanya iaitu perempuan yang bentar susunya lagi bersama umurnya, yang berlaku pada segala anggotanya air mawar, iaitu rupa muda dan nyata pada segala anggotanya. Maka pipinya seumpama bunga mawar dan buah tufah, dan susunya seumpama buah delima, dan giginya seperti lu'lu' yang dikarang. Dan orang yang kedua ulang balik.
balasan seumpama buat delima. Dan dirinya seperti duduk yang dikarang. Cukup. Buka surah Yasin ayat 54. Surah Yasin ayat 54. Siapa dia berjumpa, saya dah baca. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Di antara yang kedua, saya lewat terjemah. Udah balik ini dulu. Udah Baca apa bu? baca. Ayat Quran. Ya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yawma Bukan baca itu. Baca apa saya dah salah. Fal yawma Okey. Fal yawma ay yaumul jazaa, hari pembalasan. Jazaa, balasan. Yakni hari kiamat, hari pembalasan. Hari pembalasan. Tempat kira mengira untuk memberi balasan di padang mahsyar. Itu tempat kira mengira untuk menentukan balasan nikmat ataupun azab, syurga ataupun neraka. Fal yauma pada hari kiamat, yakni hari pembalasan di padang mahsyar, untuk menentukan balasan bertempat di padang mahsyar. Sama ada nikmat ataupun azab. Liqanat fal yauma. Nah, yang kedua, la tuzlamu. la tuzlamu, tiada dizolim. Allah Ta'ala tidak menzalimi akan segala hamba-Nya, sama ada muslim ataupun musyrik, sama ada muslimat ataupun musyrikah. Allah Ta'ala tidak menzalimi. Allah Ta'ala tidak zalim. Soalan di dalam usuluddin, jawab
jawab dalam usuluddin. Soalannya, kenapakah Allah Ta'ala tidak menzalimi akan hamba dia? Kalau zalim ni Sifat zalim itu sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Allah Ta'ala Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Zalim salah satu daripada segala sifat kekurangan. Sebab itu Allah Ta'ala tidak menzalimi akan segala hamba dia. Soalan yang kedua, siapa dia menzalimi siapa? Diri sendiri menzalimi akan dirinya. La tuzlamu. Terus, nafsun syai'a, nafsun, diri seseorang, syai'a akan sesuatu. Diri si A tu nafsun syai'a, diri seseorang. Diri si A, kebaikan dianya ada 60%, keburukan dia ada 40%. Diri si A ada kebaikan 60% dan keburukan 50 dan keburukan 40%. La tuzlamu, tidak dizalim. Keputusan dianya ke mana? Ke syurga. Anak seorang ulama, keburukan 51%, kebaikan 49%. Keputusan ke mana? Neraka. Keputusan ke neraka tu jika tidak apa? Jika tidak ada yang musyafaat. Kalau ada yang musyafaat, dia akan ke mana? Ke syurga. Allahumma ja'alna min ahli syafa'atihi wa tahta liwa'ihi wasqina min ka'si hawdihi sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat jamaah, minta syafaat. Allahumma ja'alna min ahli syafa'atihi. Ya Allah, kau jadikan kami ini daripada ahli syafaat. Wa tahta liwa'ihi, dan di bawah bendera Nabi di pada masa kelak. Wasqina min ka'si hawdihi sallallahu alaihi wasallam, dan beri minumlah akan kami daripada air kolam Nabi. Minta. Sudah baca Quran, sudah baca kita berzikir, berdoa. Akhir doa tu masuk ke doa ini. Allahumma ja'alna min ahli syafa'atihi wa tahta liwa'ihi wasqina min ka'si hawdihi sallallahu alaihi wasallam. Imam sembahyang tu minta bagi Allah Ta'ala
jadikan makmum untuk ahli syafaat, yakni orang yang akan disyafaat. La tuzlamu nafsun syai'a, Allah Ta'ala tidak zalim walau sesuatu pun. Kemudian wala tujzauna illa dan tidak dibalas, wala tujzauna, tidak dibalas akan hamba dia illa ma kuntum ta'malun, ma kuntum ta'malun, barang yang apa kamu kerja, apa yang kamu buat akan terimalah balasannya, sama ada baik ataupun buruk. Ayat ini kita bahas usul ini. Ayat ini menunjuk kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat adilun, adil. Adil. Bagi ahli maksiat, ini tentang keadilan Allah. Bagi ahli maksiat, sebelum daripada padang mahsyar pun dia sudah diazab. Bagi ahli maksiat, sebelum daripada padang mahsyar pun dia diazab. Soalannya, diazab di mana? Dalam kubur, alam barzakh. Bagi manusia. Bagi ahli kebajikan, sebelum ke syurga dia diberi nikmat di mana? Di dalam alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru sama Raudhatun min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun-kebun surga. Raudhatun satu, riyadah banyak. Raudhatun mufrad, Raudhatun min riyadil jannah, riyadun jamak taksir banyak. Satu, taman daripada taman-taman syurga bagi ahli ibadat di dalam lubang kubur. Baik, jaga-jaga yang ini. Ahli maksiat diazab di dalam lubang kubur, ahli ibadat diberi nikmat dalam lubang kubur. Sebelum daripada dihisab, Allah Ta'ala adil ataupun Allah Ta'ala zalim? Adil. Walau tidak dihisab pun Allah Ta'ala tahu ini ahli ibadah, ini ahli maksiat. Allah Ta'ala sudah tahu. Soalnya, apakah hikmah diadakan hisab? Menunjuk keadilan Allah. Sudah. Satu ayat yang kita baca tadi, maksud dia Allah Ta'ala bersifat dengan sifat adil. Adil ini salah satu daripada segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Boleh faham? Tapi isi kandungan ayat ini, jangan faham elok-elok. Isi kandungan ayat ini sudah terkandung di dalam
sifat 20. Isi kandungan ayat ini sudah terkandung di dalam sifat wujud. Benda itu kita nak kata adil, benda tu ada ke tak ada? Ada tu bahasa Usuluddin kata apa? Wujud. Itu sudah terkandung di dalam sifat wujud. Maksud ayat bukan ayat. Maksud ayat yang tersebut terkandung dalam sifat wujud, tapi wujud terkandung di dalam ayat tadi. Dia pelik sikit. Nama satu pelik, jamaah tak biasa dengar. Nombor dua berpelik, saya pun tak biasa syarah macam itu. Dia pusing, Ustaz. Dia berpusing. Dia berpusing sikit. Itu ada orang ada Allah. Dia ada apa juga. Dia berpusing. Maksud isi kandungan ayat yang tersebut, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat adil, sudah terkandung di dalam wujud. Tak boleh kata adil, tak boleh kata zalim kalau benda itu tidak ada. Dia kena ada dulu baru dia tahu besar ataupun banyak. Ada wujud. Sebab itulah segala sifat kesempurnaan bagi Allah amat banyak tidak terhingga. Tetapi walaupun amat banyak tidak terhingga, maksud isi kandungan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala sudah terkandung di dalam 20 sifat. Dan Allah Ta'ala Maha Adil. Jangan takut. Allah Ta'ala jamaah masuk masjid. Apa dia di belakang tu? Apa dia? Tabung. Jamaah masuk RM100. Duit itu dicuri orang. Sama ada dicuri, di apa, fala di sisi Allah Ta'ala tetap ada hak kita. Misal, dia tu datang ke rumah minta derma, nak buat sekolah tahfiz. Kita keluar RM50. Nah, tiba-tiba dia pergi buat guna untuk peribadi dia. Tak apa dia buat untuk peribadi buat apa pun, tapi hak kita RM50 itu kalau ada di sisi Allah Ta'ala. Ini nak tunjuk kata Allah Ta'ala Maha Adil. Dah, sudah. Sekali lagi ulang. Apa dia? Ahli maksiat yang dapat syafaat, dia dapat masuk syurga. Adakah itu kasih sayang ataupun kerahmatan Allah? Ahli maksiat, keputusan ke neraka. Tengah-tengah berjalan nak pergi ke neraka, datang orang syafaat kat dia. Sama ada malaikat, sama ada ulama, tak kira mensyafaatkan dia. Itu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih sayang Allah Ar-Rahim. Ahli maksiat, keputusan ke neraka. Keputusan ke neraka. Sebelum sampai ke syurga, datang yang musyafaat akan dia. Tu panggil belah ihsan daripada Allah. Yang nak bagi syafaat dia tu gerakan daripada Allah. Sebab itulah Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman di alam dunia, Rahim di alam akhirat. Tapi tertentu Rahim ni khusus kepada orang yang mati dalam iman. Bagi orang kafir tidak ada Rahim. Sebab itulah orang kafir selama-lama di dalam neraka. Tidak ada Rahim daripada Allah. Ya. Ustaz, dalam satu keadaan, katalah orang meminta masa kita dalam perjalanan kat traffic light ke, jadi kita beri kat dia sedekah. Tetapi dia keadaannya kita menggalakkan orang-orang ini untuk minta sedekah, dan dia mengganggu perjalanan kereta. Cikgu, jangan bercakap banyak. Sama ada tepi jalan ke, kita jumpa ke, depan rumah kita, jangan bercakap banyak. Datang orang minta sedekah, campak bagilah. Jangan ada kata kaki dadah paman. Jangan bagi sedekah. Sebab apa? Kita tak tahu pada hakikat. Ia datang di rumah kita, ia pengemis di tepi jalan tu, siapa dia kita tak tahu. Nak bagi, tak mau bagi, terus jalan sudah. Jangan cakap banyak. Sebab apa? Yang datang ke rumah tu boleh jadi malaikat, boleh jadi wali, boleh jadi manusia biasa. Wallahu a'lam. Dah. Terus. Habis. Ada apa? Wallahu a'lam. Qala al-mutannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumi hidayah. Kita sekarang berada di dalam syurga. Pengajian kita sekarang, kita berada di dalam syurga. InsyaAllah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kau tanya daripada pakaian mereka itu dan gelang mereka itu, maka berapa emas dan perak? Okey. Ahli syurga duduk di dalam syurga, diberi pakaian emas dan perak. Emas dan perak. Jari kita 20 batang. Tiap-tiap satu batang satu bentuk cincin. Tiap-tiap satu batang. Jari tangan ataupun jari kaki. Jari tangan dan jari kaki. 20 batang jari, 20 bentuk daripada cincin. Pakai. Ada setengah riwayat dia kata pakai gelang sampai ke siku. Tapi di alam dunia kita nak pakai besar jagung udang pun susah. Umur macam kita 60 tahun ke atas, jangan pandang negeri yang pertama, pandang kepada negeri yang kedua. Umur macam kita, jangan pandang negeri yang pertama, pandanglah kepada negeri yang kedua.
banyak akan duduk di atas sejadah, kurangkan atas tilam, kurangkan atas tilam. Umur macam itu. Walaupun di dalam negeri yang kedua jari kitanya jari hantu, jari tak pakai cincin, tangan tak pakai cincin tu pakai jari hantu. Pergelangan hantu tak ada gelang. Leher hantu tak ada rantai lagu. Tak apa. Kalau ada cincin, kalau ada rantai lagu sekalipun, apabila pinjaman tak semua orang buka habis. Ini maksud saya kata, jangan pandang kemewahan alam dunia, pandanglah kemewahan di alam yang kedua. Kalau kita pandang kepada alam yang pertama, tidak selesai masalah, makin menjadi masalah. Tapi kalau kita pandang kepada akhirat, negeri yang kedua, selesai masalah. Selesai masalah. Dan kita pakai gelang, pakai cincin, pakai rantai di dalam negeri yang kedua, siapa dia pun tak boleh buka. Anak kita pun tak boleh buka ambil di alam yang kedua. Sebab apa anak-anak kita tak boleh buka ambil apa yang ada pada mak dia? Sebab apa? Sebab apa waris kita tak boleh buka ambil gelang cincin rantai daripada kita? Sebab apa? Sebab kita tak mati. Yang waris kita buka tu kita mati. Dalam syurga mati tak? Tak mati. Pandang ke sana, selesai masalah. Barulah boleh duduk lama di atas sejadah. Dah, itu jenis barang kemas. Yang kedua, pakaian. Tadi barang perhiasan, pakaian. Pakaian ahli syurga, tiap-tiap satu pasang mempunyai 70 lapis. Tiap-tiap satu pakaian 70 lapis. Tiap-tiap sepasang pakaian dia boleh berubah mengikut kehendak hati. Pakaian yang ada pada badan kitanya merah jambu. Tengok saudara kitanya pakai biru, hijau pucuk. Terdetik di hati teringin nak pakai pasangan hijau. Dah, hak di badan sudah berubah jadi hijau. Dah. Sebab itulah kata, jangan pandang kepada negeri yang pertama, pandang pada negeri yang kedua. Selesai masalah. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa fiha ma tastahihil anfus, wa fiha di dalam syurga, ma tastahihil anfus, barang teringin oleh nafsu. Sebab itulah sepasang pakaian dalam syurga dia boleh berubah mengikut kehendak hati kita nak macam mana. Inilah istilah dalam usuluddin kata mukhalafah pada apa?
pada af'al. Mukhalafah pada af'al. Sudah. Ahli kubur, dia tergulung di dalam gulungan sa'adah. Sama tak pakaian dengan ahli syurga? Jawab dia, tidak sama. Ahli kubur tergulung di dalam gulungan sa'adah. Sama tak pakaian dia dengan pakaian ahli syurga? Tak sama. Tak sama. Kenapa? Tak sama kenapa? Nisbah kepada apa? Faham elok-elok. Kita jawab ni. Tak sama nisbah kepada ahli kubur bagi ahli sa'adah. Fayaqulani, berkata kedua muka dan nakir, ya Tuan Haji, kanau matil urus, hendaklah Tuan Haji tidur bagaimana tidur pengantin. Tapi dalam syurga tidak ada tidur. Duduk lubang kubur dia tidur sementara kiamat baru dijaga bangkit. Itu masalah tak sama. Ya. Dia pakai pakaian daripada syurga tapi tak sama dengan ahli dalam syurga. Sebab apa? Dalam kubur ni tak termasuk dalam ayat ma tashtahihil anfus. Yang tergulung di dalam ayat ma tashtahih orang sudah di dalam syurga. Ini saya kata tak sama. Terus soalan cepat. Ya saya. Ada orang di kapan pada mayatnya kain kapan biasa. Ada orang dia buat permintaan untuk kapan dengan kain haji ya umrah. Apa ada perbezaan? Dia punya kain yang dibalut. Sekali lagi. Kain yang dibalut mayat tu ada yang di kapan dengan kain biasa. Lepas tu ada yang tu dia buat permintaan untuk kain haji dia. Kain ihram, ihram. Ada perbezaan. Ihram. Ada perbezaan. Bagi orang yang sudah pergi mengereja haji, dia ada pakaian kain ihram. Dia balik, dia simpan. Dia pesan kepada anak dia, kalau ayah mati, kapanlah dengan kain ihram ini. Boleh. Bagi orang yang tidak ada simpan kain ihram, kapan dia kain biasa? Boleh. Jadi soalannya, ada perbezaan ya dalam segi syafaat dia. Ada beza tidak? Di antara kain biasa dengan kain sudah dipakai buat ihram. Ya, ada beza. Sebaik-baik buat kain kafan kalau ada kain yang kita pakai buat ihram. Itu sebaik. Kalau tak ada, dah kita balik puluh-puluh tahun dah pakai hancur kain itu, apalah ada kain biasa. Tapi afdal kafan dia kain ihram kalau ada. Terus cepat. Habis. Yang pertama terus. Luk-luk di atas kepalanya seperti memakai mahkota. Luk-luk permata mengelik-elik. Ahli syurga dia pakai mahkota mengelik luk.
ahli syurga. Pakai mahkota macam mahkota raja, tapi dia mengelik-ngelik daripada permata lu'lu'. Dah terus. Dan jika kau tanya daripada anak-anak yang khadam mereka itu, maka iaitu wildanun mukhalladun. Okey. Selesai pakaian, kanak-kanak pula. Wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun jamak daripada waladun, kanak-kanak yang kekal di dalam syurga. Wildal di sini, wildanun mukhalladun di sini, ada orang kafir yang mati sebelum akil balik. Jadi qadam bagi kita di dalam syurga. Ayah mak dia dalam neraka, anak dalam syurga. Sebab itulah mana-mana agama selain pada Islam mati bakar. Tapi kalau mati anak kecil, dia tanam macam itu, dia tak bakar. Bila kita tanya kenapa tak bakar macam mak bapak kamu, oh dia kata ni kita tak boleh tumpang, dia kembali kepada Muhammad. Dia tak kata bersyukur, dia kata kembali kepada Muhammad. Al-Widadu Muqallad. Inilah yang melayani kita. Inilah yang melayani kita di dalam syurga. Haji Ramli duk berbarak dengan Hajah Halimah ala sururin, di atas kaki mutaqabilin yatufu alaihim sabuk. Jangan dikata nasib baik kita di alam dunia dulu, kita betul-betul buat amal. Kalau tidak, kita ke dalam neraka. Ajar Allah kata betul, nasib kita baik. Wildan tadi ala sururin mutaqabilin yakufu. Apa makna yakufu? Tawaf, keliling. Keliling ada yang bawa minuman, ada yang bawa buah-buahan keliling. Ala sururin mutaqabilin yakufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin, dengan gelas yang berisi minuman dan buah-buahan. Tu wildanun mukhalladun. Jadi qadam bagi kita dalam syurga anak orang kafir yang mati sebelum akil balik. Hendaklah banyak duduk atas sejadah. Banyakkan duduk atas sejadah, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Habis. Soalan sekali, ulang sekali lagi. Ya. Bayi itu mati umur 4 bulan. Apabila kiamat dia balik ke syurga dengan umur mana? Jawab ya, dengan umur sebelum akil balik.
Jadi akil balik ni 15 tahun purata. Dia pakai dengan umur 14 tahun, kurang sedikit daripada umur akil balik. Mana boleh bergerak, boleh menunggu ayah mak dia, boleh bawa keni, boleh buat kelas di pintu serga. Atau pakai umur sebelum daripada akil balik. Jadi kalau akil balik 15 tahun, dia pakai dengan umur 14 tahun, takriban lebih kurang. Kanak-kanak tu kesemua. Kalau mati umur sebulan, umur 2 bulan, umur 10 tahun, 11 tahun, pakai sama, katakanlah umur 14 tahun. Ya. Ya. Saiz badan saya tubuh. Macam kita ni 70 hasta tu. Yang kadang kanak-kanak tadi tu nak, yang belum akhir balik. Saiz dia tak semacam dengan saiz kita. Kita 70 hasta, dia bukan begitu, kanak-kanak. Tapi saya tak biasa berjumpa nak topik katanya 70 hasta ke 40 hasta, saya tak biasa tak berjumpa. Ada tapi saya belum berjumpa. Dah. Habis. Wildanu mukhalladun. Ya saya. Bagaimana dengan apa ni anak dalam kandungan yang belum cukup bulan? Keguguran ni. Dia bersifat ke belum? Dah bersifat lah. Tapi macam jari-jari itu belum buka lagi. Dah bersifat bulat lah. Dah bersifat tu, cuma jari tak pecah. Ya. Dia gugur. Ya. Bukan daging seketul. Bukan. Dia gugur, keluar mari dah bersifat. Keluar mari mati. Ya. Soalannya adakah dia ni apa ni boleh bersyafaatkan pada ibu bapa? Kalau dah bersifat boleh. Sebab itu dia gugur. Kalau dah bersifat, sunat buat akikah dan sunat beri nama. Hanya tak sunat berkhotan, tak sunat bercukur. Atau hak gugur, jika dah bersifat, besok dia bangkit juga. Mana kena mandi, kena semayang, kena kebami di kubur muslim. Kalau dia keluar darah seketut, tak bersifat, anak tanam di pedu pisang pun tak apa, tu tidak dibangkit. Tak sunat beri nama. Dah habis. Terus Jeremy. Artinya berapa kanak-kanak yang kekal, maka ada hukumnya luk-luk yang maknun. Luk-luk wildanu mukhalladun, kanak-kanak yang kekal di dalam syurga seperti luk-luk yang maknun, permata yang dikilat. Kita beli sebiji zamrud, sebelum dia nak beri kepada kita, dia buat macam mana pada permata tu? Kilat. Nak bagi mengelik. Luk-luk tu mana mengelik, mana berkilau-kilauan lah. Wildanu mukhalladun. Dah. Walaupun dia berkilau-kilauan sekalipun, tapi tetap dia jadi khodam, hamba kepada kita di dalam syurga. Macam Allah Ta'ala firman tadi, ala sururin mutaqabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya, terus. Maknun yakni tersimpan dalam sedapnya. Tersimpan di dalam sedapnya. Sekejap. Simpan, betul. Jadi bagi Haji Romli, sebelum Haji Romli masuk ke syurga, dia sudah disimpan untuk Haji Romli dah. Allah Ta'ala simpan wildan mukhalladun yang itu untuk si fulan, yang itu
untuk si fulan. Tu wildanun, luk-luk yang maknun sudah disimpan untuk orang itu. Itu maksud yang dikatakan maknun. Terus, dan jika kau tanya daripada pengantin anak daranya, maka bahawasanya iaitu perempuan yang bantal susunya lagi bersama umurnya. okay. Bertanya kepada gadis, wildanu mukhalladun, tadi hak gadis. Dia kanak-kanak orang kafir ni adanya lelaki, ada perempuan. Ini tentang gadis. Kalau kamu bertanya macam mana anak-anak gadis dalam syurga, jawab dia apa dia? Perempuan yang bentar susunya lagi bersama umurnya. Sekali lagi, maka bahawasanya iaitu perempuan yang bentar susunya lagi bersama umurnya. Umurnya nanti buah dada tercantak. Buah dada perempuan sudah melunjur. Boleh faham ke tak bahasa tu? Tercantak. Tegak, lunjur. Tegang lah. Ada soal juga. Hak perempuan ke semua sudah melunjur. Tak payah pegang ke depan saya lah. Boleh bantang ni apa buat tutup. Ini dia rasa hak dia. Orang jangan bagi jilah nampak. Tak. Itu buah dada. Terus buah dada yang berlaku pada segala anggotanya, air muda yakni rupa mudanya, betapa segala anggotanya, maka pipinya seumpama bunga mawar. Pipi pipi merah. Pipi merah ni cantik, macam jana pipi duri kan, sapu merah-merah kan. Cantik. Kalau umur macam zaman saya, sapu nak apa saja pun semua dah hilang cantik. Dah. Kalau dulu sapu merah cantik, sapu hitam cantik, sekarang sapu apa saja pun dah tak cantik, dah hilang dah cantik. Dah. Satu sin tak ada harga dah di alam yang pertama. Sebab itulah tadi saya kata umur macam kita, lelaki perempuan, jangan pandang kepada alam yang pertama, pandanglah kepada alam yang kedua. Pipi merah. Terus. Dan buah tufah dan susunya seumpama buah delima. Buah delima. Macam mana buah delima? Bulat bujur. Bulat. Merah atau biru? Begitulah gadis dalam syurga. Tapi kena duduk lama lah atas sejadah. Ini tiket untuk nak booking gadis dalam syurga. Kalau sudah beri salam pagi, jangan mimpilah gadis dalam syurga. Kena mimpi gadis dalam neraka. Apakah maksud yang dikatakan gadis dalam neraka? Kalau saya tak terang, kita nak balik kat saya pula. Apakah maksud yang saya cakap katanya bookinglah gadis dalam neraka? Apakah maksud gadis dalam neraka? Apa dia? Asal tidak. Apakah maksud
Maksud gadis dalam neraka. Apa dia? Maksud gadis dalam syurga, maksud gadis dalam neraka ialah Sujaul Aqrab. Itu maksud yang dikatakan bokilah gadis dalam neraka Sujaul Aqrab. Kalau nak booking gadis dalam syurga, duduk lama-lama atas jadah, banyak duduk dalam majlis ilmu. Dah. Habis. Terus. Dan giginya seperti luk-luk yang melikarang. Gigi ahli syurga seperti permata mengalir yang dikarang yang diasap. Tak macam gigi sekarang. Gigi sekarang macam mana? Tak tahu je lah, kami tak ada gigi dah. Tak payah. Mana gigi tu terhenti betul dan sama. Tak jadi pendek, jadi panjang tidak. Tak jadi berseleweng, tak jadi berterabur. Itu gigi ahli syurga. Sekiranya gadis dalam syurga dia memperkenalkan gigi dia kepada Haji Abdul Ghani, tak bergerak. Tengok gigi saja sudah tak bergerak. Belum sentuh lagi, tengok gigi saja sudah tak bergerak. Terus. Dan apabila keluar ia, maka berlarilah matahari itu dalam keelokannya. Sekali lagi. Dan apabila keluar ia, maka berlarilah matahari itu di dalam keelokannya. Apabila gadis itu keluar dalam istana kita, keluar sekejap, nak cerita istana dulu. Sekarang ni Muslimah makan coklat. Pembalut dia tu dia masuk pakai baju, tapi tak termasuk dalam poket baju. Bila pakai ada di situ. Haji Ramli pula ambil pembalut coklat tadi, buang tong sampah dalam masjid. Sampah dalam masjid. Satu kertas berbalut coklat terjatuh dalam masjid hak perempuan. Haji Ramli ambil, buang tong sampah. Allah Ta'ala menjadi kepada Haji Ramli satu istana dalam syurga. Sebab itulah jamaah saya lelaki perempuan, apabila nampak sampah dalam masjid, jangan panggil Tok Siap. Jangan ambil, buang Tok sampah. Ini dah. Apabila masuk masjid dia tengok sampah, panggil Tok Siap, ini sampah lah. Bodoh lah. Dapat istana itu kepada Tok Siap. Nah, gadis tadi keluar daripada istana kita. Tak kira lah dia bersia di mana, nak cerita kata keluar. Okey, sudah dia keluar. Dan apabila tersenyum, terang seperti kilat keluar daripada giginya. Tak. Depan lagi. Depan. Dan apabila keluar ia, maka berlarilah matahari itu dalam keelokannya.
Dia keluar seolah-olah cahaya tu macam matahari punya terangnya. Matahari dalam syurga tak ada. Elektrik dalam syurga tak ada. Generator dalam syurga pun tak ada. Kamarnya terang di dalam syurga tu dengan apa? Cahaya keadilan Allah. Yang kata matahari tadi itu panggil nisbah. Dia berlangi-langi ke halaman rumah seolah matahari punya cahaya dia. Dan dia kata matahari ada pula dalam syurga, tak ada. Terang dalam syurga, terang di padang mahsyar dengan cahaya keadilan Allah. Bukan Allah Ta'ala bercahaya nur, tidak. Cahaya keadilan dia. Teruskan. Dan apabila tersenyum terang seperti kilat keluar daripada giginya. Dan Senyum, dia senyum je. Bukan pegang dia ni, senyum je. Cuba kilat. Keluar macam kilat. Pingsan aja ni. Dia senyum, pingsan lah. Siapa dia lelaki tak mahu pingsan apabila wildan mukhalladun tadi senyum? Banyak lama duduk di atas sejadah. Duduk lama-lama di atas sejadah. Tak larat buat qada berdiri, duduk tak apa. Tak larat duduk lengah sana lengah baring pun tak apa. Ya, senyum, keluar cahaya macam kilat mengalir terus. Dan apabila ia berkhabarkan suaminya, maka apa pada sangka kamu dengan cetera orang yang amat kasih dan dilihatkan lemah dalam sirah batisnya. Di luar baca tak boleh bila tengok lemak di beti wildanun mukhalladun. Susah baca. Jangan. Wildanun mukhalladun dah keliling kita tadi. Kalau tengok beti dia, lemak di beti tu berlari-lari. Lemak bergerak tu nampak. Tengok beti saja lemak dia. Dah. Tapi ingat, walaupun nampak lemak di beti bergerak, isteri kita sekarang ni isteri sekarang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia cantik. Wildan mukhalladun, cantik isteri kita lagi. Sebab itulah saya selalu kata jangan cerai, tambah tak apa. Tambah tak apa, jangan buang. Walaupun wildan mukhalladun cantik, isteri di alam dunia lebih cantik lagi. Isteri yang macam mana? Isteri macam mana? Isteri macam ini. Ni macam isteri yang banyak duduk dalam majlis ilmu, isteri yang banyak ibadat, isteri macam itu. Kalau isteri tak duduk majlis ilmu, isteri yang tidak ada ibadat, itu ke neraka. Ini cerita dalam syurga. Terus. Dan dilihatkan lemak dalam sebuah betisnya di luar kulit dan daging
dan tiada menutup akan dia oleh kulitnya. Masya Allah. Kalau Haji Ramli tengok tak berkata, lebih pada Haji Ramli lagi. Terus. Dan tulangnya dan tiada pula pakaiannya. Allah Akbar. Tidak ada pakaian joy. Gelap lagi. Pakaian tak ada. Ya. Pakaian tak ada. Pakaian tak ada tu bagi wildan. Tapi isteri ini kesemua pakaian cantik. Macam mana bidadari. Ingat elok-elok. Yang tidak ada pakaian, jangan kata ahli syurga duduk dalam syurga tidak pakai pakaian. Bukan ada orang syarah macam itu. Dia kata isteri di alam dunia kesemua telanjang dalam syurga besok. Jangan. Yang tidak ada pakaian tadi wildanu mukhalladun, kanak-kanak cuy. Ini bukan kanak-kanak, nenek-nenek. Sudah. Terus Haji Ramli. Dan jikalau ia menilik kepada dunia yang amat kelam, nescaya terang lebih daripada matahari. Kalau dia tilik pada tempat kelam, jadi terang. Ada tak tempat kelam dalam surga? Tak ada. Ini buat masa Allah. Nak cerita kata punya cantik wildan mukhalladun. Tempat kelam dia pandang jadi terang. Jangan nak kata surga tu ada tempat kelam. Jangan. Tapi kalau baca tidak ada orang terang, jangan faham macam itulah. Sekiranya kalau tempat itu kelam, apa dia pandang, punya dia cahaya cantik, jadi terang. Itu maksudnya. Habis. Terus. Dan nescaya penuh dirinya harum baunya. Di segi bau pula. Di segi bau, wangi, harum. Wildanun mukhalladun, harum. Yang ini hampa. Walaupun hampa di sini sahaja, apabila naik daripada sungai hayat, hilang hampa. Rasulullah SAW, di mana tempat dia duduk, dia bangkit, dia pergi, tempat ini harum. Itu di alam dunia saja, belum lagi akhirat. Teruskan. Dan nescaya mengucap segala lidah makhluk tahlil dan takbir dan tasbih. Lidah dia tidak ada sia-sia macam kita. Selalu mentahlil, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah. Itu lidah dia. Habis di situ. Cukuplah. Baik, la ilaha illallah. Kelima apa tu? Tauhid. Betul. Kelima tauhid, mengesahkan Allah. Soalannya, mengesahkan Allah pada apa? Zat, sifat, afal. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala berbunyi macam mana? La ilaha illallah, kalimah tauhid. Tauhid maknanya mengesah-esah pada zat, pada sifat, pada afal. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala berbunyi macam mana?
yalid, qul huwallahu ahad. Ataupun wahidun wa ilahukum ilahu wahidun. Esa pada zat, pada sifat dan pada af'al. Betul. Apakah maksud yang dikatakan esa pada zat? Tidak berbilang-bilang. Apakah maksud yang dikatakan esa pada zat? Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang. Soalan sama, jawapan berlainan. Apakah maksud esa pada zat? Zat Allah Ta'ala bukan dunia, bukan jirim arad jisim jauhar. Itu maksud yang dikatakan esa pada zat. Zat Allah Ta'ala tiada berbilang-bilang. Betul. Soalan akhir sekali. La ilaha illallah bahagi kali yang pertama kepada berapa bahagi? Berapa? Tarik balik. La ilaha illallah bahagi kali yang pertama kepada berapa kelima? Oh tanya semua. Jangan jawab sifat. La ilaha illallah bagi kali yang pertama kepada berapa kelima? Dua kalimah. Nombor satu? Nafi. Nombor dua? Isbat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mada sabo ya allamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata ya allamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia tahu, siapa dia mati, dia tahu tentang la ilaha illallah, dia tahu bersangkut paut dengan la ilaha illallah, dia terus ke syurga. Barang siapa dia mati, dia tahu apa yang bersangkut paut dengan la ilaha illallah, walaupun dia tak boleh ucap la ilaha illallah, dia direct ke syurga. Tahu macam tadi. Tahu macam tadi kelima nafi, kelima isbat, apa ni, kelima tauhid berdalil dengan firman Allah Taala, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahidun. Itu maksud tahu dia direct ke syurga walaupun dia tak boleh ucap la ilaha illallah. Dah. Habis. Soalan akidah 1 2 insya-Allah. Cepat. Tak ada apa? Saya ni kat Pulau Musik. Ya? Apa dia? Pasal nak tanya jual dalam masjid. Jual dalam masjid. Minta orang kan. Jual beli dalam masjid. Jual beli dalam masjid. Masjid, apa makna masjid? Masjid tempat sujud. Tu makna dia sendiri, tempat sujud. Tafsiran dianya tempat beribadat kepada Allah. Macam ni. Dah kita faham kata masjid ni tempat beribadat kepada Allah.
Jangan katanya nak cakap hal dunia tak, jangan katanya jual beli tak boleh. Nak cakap hal dunia pun tak boleh. Kalau nak jual barang, buka payung di sana, buka payung sebelah sana. Ya. Kaki lima rumah mak-mak ke kaki lima apa? Masjid, hak masjid tak boleh. Asalkan hak masjid tak boleh. Nak jual macam sekarang kita jual kitab dia buka payung kat luar. Jual. Dalam masjid tolong jangan. Desa Minang boleh? Ya. Tadi Desa Minang boleh jual 5 kaki. Desa Minang. Orang ni besar menjadi Desa Minang. Bila mak larang, dia kata pasal buat Desa Minang boleh jual. Tak kira lah. Kalau dinamakan tempat ibadat, bukan dinamakan tempat berniaga. Mana-mana pun sama. Tempat ibadat bukan tempat berjual beli. Wallahu a'lam. Juga kepada Basrah bin Sayyid. Juga kepada keluarga yang telah mati keluarga hayat. Ramli bin Nasib, Haji Mustafa bin Hawab. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya arwah anbiya wa syuhada wa salihin wa ulama wal fuqaha wal muhaddithin. Wa ya arwah al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila haula'il mayyit al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ومن شر حاسد إذا حسد. لا